Dan soalannya untuk Ustazah. Pada pandangan Ustazah, apakah yang dimaksudkan dengan seadanya? Adakah seadanya boleh diterjemahkan dengan mengikut kemampuan masing-masing atau cukup asal ada? Apakah yang dituntut dalam Islam berkenaan seadanya? Okey, subhanallah. Terima kasih kepada saudara moderator. Nama siapa tadi? Nama Fazli. Okey, Masya Allah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, tajuk kita sempurna seadanya. Masya Allah. Umum, tajuk tu umum. Kita boleh faham berkenaan dengan Ramadan. Cukup seadanya, sempurna seadanya. Tajuknya sempurna seadanya. Ramadan kita buat sesempurna seadanya. Kalau kita sebut sempurna, sempurna sebaik-baiknya kan. Maksudnya, subhanallah muslimin muslimat, bila kita pergi kepada perkataan sempurna seadanya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut antaranya Bismillahirrahmanirrahim, surah Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap kali masuk masjid. Masya Allah. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Masya Allah. Sempurna seadanya muslimin muslimat. Allah memulakan dengan satu perintah. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap kali kamu masuk masjid. Masya Allah. Hari ini kan, contohlah anak-anak kita kan duduk ambil baju dekat galeri, kat kedai. Tiba-tiba kita pula. Ya. Ambil dekat galeri tu, Masya Allah. Lepas tu anak kita serba salah. Macam mana Umi, asyik dia orang sebenarnya pakai baju sebab nak jadi model. Bila siap kali pakai baju, bawa balik baju baru. Siap kali nak pergi buat live model baju, bawa balik. Lepas tu anak-anak tanya, dah banyak ni Umi, jadi banyaklah pula baju jubah yang elok-elok. Takut tak guna. Lepas tu saya kata, setiap kali pergi surau, pakai baju yang indah. Tak apa terlebih baju untuk khas pergi masjid, pergi surau. Subhanallah. Sebab ia terkandung dalam perintah Allah, wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap kali kamu memasuki masjid. Tapi kita terbaliklah. Nak pergi makan dinner ke, nak pergi kenduri ke, itulah pakaian yang paling indah kita akan pakai. Nak pergi jalan-jalan ke, itulah yang kita akan pilih. Tapi bila pergi surau, pergi masjid, kadang terbalik. Pakailah apa yang ada. Tapi tajuk kita adalah sempurna seadanya. Maksudnya di sini, pakai pakaian terbaik, tapi seadanya, jangan berlebihan. Allahu Akbar. Jadi di dalam firman Allah ini, kalau kita nak fahami tajuk kita, sangatlah bertepatan. Allah berfirman, wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Memula Allah suruh pakai pakaian indah. Kemudian Allah beri peringatan, makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Dan saya nak sudahi soalan yang pertama daripada Tuan Moderator dengan membacakan satu hadis yang sahih daripada satu hadis Nabi. Mafhumnya, subhanallah, saya sebut mafhum sebab saya bimbang takut susunan ayat tu tidak tepat dengan matan hadis Nabi yang sebenar. Tetapi hadis ini adalah hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya barang siapa yang meninggalkan pakaian yang indah, iaitu pakaian yang mahal, kerana tawaduknya kepada Allah, walaupun dia sebenarnya mampu, maka di akhirat kelak, iaitu dia pada mahsyar, Allah akan memberikan kepadanya pakaian daripada syurga. Kita tahu ketika dibangkitkan di padang mahsyar, kita semua dalam keadaan tanpa seurat benak. Adakah ada sifat malu? Tidak ada. Sebab ketika itu ketakutan, kebimbangan, kekeliruan, kalau orang Ganu panggil kebengongan, rasa bengong, rasa bingung, subhanallah.
Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, situasi begini sebenarnya tanpa seorang benang ni, Allahu Akbar, sebenarnya dah biasa pun di atas muka bumi Allah ni, di negara-negara barat. Mereka ni tanpa seorang benang memang tak ada apa-apa. Atas bawah ke tak ada apa-apa, tanpa seorang benang sungguh-sungguh. Apabila hawa nafsu, apabila dunia, apabila sifat kebidanangan, maksudnya sifat malu tak ada langsung. Seperti mana sifat binatang. Binatang kan kalau dia nak bersama pun depan khalayak ramai je. Binatang kalau nak bergaduh pun laki bini depan khalayak ramai je. Binatang kalau nak berebut makanan depan khalayak ramai je. Tak ada dia orang kata, malulah manusia tengok. Bahkan binatang membunuh binatang pun tak ada apa. Tak ada pun dimasukkan dalam bicara mahkamah. Maksud itulah cara hidup binatang. Dan bila manusia, cara hidupnya binatang memang macam tu. Sebab itu kalau kita fikir, dia pada mahsyar kelak tak ada sorak benang, memang begitulah. Kami pernah duduk di beberapa ketika duduk di Australia sebab encik suami, itulah kadang saya panggil encik. Bukan apa, beliau sebenarnya pun tak selesa panggil ustaz, tapi okey je lah kan. Sebab beliau bukan background pengajian Islam, di chemical engineering, sebelum ini pensyarah bidang chemical, kejuruteraan kimia. Tapi bila orang panggil ustaz tu, dia iakan je lah. Dan nasib dia suami pada ustazah kan. Subhanallah. Rasa menyesal ke? Tak, okey, masya-Allah. Okey, memang pantai di sana kadang-kadang tu kita memang pelik. Bila kita nak bawa anak-anak, akhirnya kita tak nak bawa ke pantai. Mereka memang langsung tak ada apa-apa. Jadi suasana di mahsyar ni itulah suasananya. Tetapi ada golongan yang akan diberikan pakaian di mahsyar lagi, iaitu mereka yang disebut dalam hadis Nabi tadi tu. Barang siapa yang meninggalkan pakaian yang megah, pakaian yang mahal, kerana tawaduknya kepada Allah, bukan kerana tidak mampu. Nabi sebut bukan kerana tidak mampu, mereka mampu. Mereka akan diberikan pakaian yang indah ketika berada di mahsyar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sekarang kalau kita nak fikirkan, contohlah kita orang kaya juta-juta, nak beli baju 10,000 tak heran. Ada tak baju 10,000 tuan-tuan puan-puan? 20,000? 30,000? 40,000? Ada. Hari tu saya ada pergi ceramah di Sabah. Lepas tu kan, adalah cerita, pendek cerita, tudung yang dipakai orang sebelah saya tu, tudung kecil, tudung biasa saja. Nampak kain tu kain biasa. Harga tudung dia 7,000. Tudung saja 7,000. Bukanlah nampak eksklusif ke apa, nampak biasa. Kalau tak bagi tahu saya ingat RM70. Tak baik kan? Sebab dia memang tudung biasa. Ataupun paling mahal 100 lebih lah. Tapi dia kata 7,000. Saya kata 7,000. Ustazah, ini sudah kira murah sikit. Sebab tudung ini ada yang harganya 40,000. Tudung saja. Saya pernah jumpa lelaki pakai sampin harga 40,000. Dia kata, Ustazah, ini standard. Ada mahal lagi 80,000. Astaghfirullahalazim. Saya teringat satu kisah. Kisah ulama Umar Abdul Aziz, Khalifah Umar Abdul Aziz. Dia ada seorang anak yang memang kaya, anak yang bukan tak ada duit, memang kaya. Masya Allah. Lalu dengar berita kepadanya, anak dia membeli satu cincin yang berharga 1,000 dirham. 1,000 dinar ataupun 1,000 dirham. Macam itulah, 1,000 dinar boleh jadi. Sampai berita itu kepada dia bahawa anaknya membeli cincin yang mahal. Lalu dia mengutuskan surat dengan penuh kasih sayang. Wahai anakku, sekian-sekian. Aku menyarankan kepadamu untuk menjual cincinmu itu dan memberi makan kepada 1,000 asnaf fakir miskin. Lalu belikanlah untukmu satu cincin yang bernilai 1 dinar. Macam itulah. Maksud itu cadangan seorang ayah kepada anak. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sekiranya benar kita mampu, contohnya, bagi orang yang kaya sampai puluh-puluh juta harta dia, mungkin ratus juta, dia mampu membeli baju 40,000. Jadi baginya membeli baju 10,000 itu sederhana baginya. Bagi kita mungkin membazir, mungkin melampau, mungkin berlebihan. Jadi ukuran membazir itu mengikut kadar,
Begitu juga dia perlu memberi sedekah mengikut kadar rezeki yang Allah beri. Saya tu kadang-kadang nak jawab soalan ni, setengah orang tu kan, seorang wanita tanya, Ustazah, suami saya bagi duit bulanan 40,000. 40,000, bukan 4,000 ya. Kita 400 belum tentu. 40,000. Dan suami dia ada banyak. Bukan cakap Kak Encik suami sendiri ya. Masya Allah, Allahu Akbar. Suami dia ada banyak stesen minyak. Banyak cawangan. Jadi itu baru duit poket saja 40,000. Dia kata, Ustazah, salah ke bila saya beli handbag harga 4,000? Saya sebenarnya mampu je kalau nak beli harga handbag 20,000. Saya beli 4,000. Tapi orang kata saya membazir, saya itu, saya ni. Saya nak jawab macam mana? Saya akan jawab begini. Puan besarkan sedekah sebagaimana besarnya rezeki yang Allah beri pada puan. Bagi orang yang gaji 1,000, sedekah RM10 itu besar. Bagi orang yang berpendapatan 100,000, sedekah 1,000 itu masih sedikit. Subhanallah. Sebesar itu rezeki yang Allah kurniakan, sebesar itu kesyukuran perlu ditunjukkan dalam bentuk nafkah yang diberikan. Sebab itu kita tidak boleh semudahnya menilai seseorang tu, kita mampu beli baju RM70 ataupun beli kasut RM40. Ada orang kita dengar dia beli kasut 200 lebih. Kita kata membazir. Bagi dia mampu beli lebih lagi. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan saya tengok kupasan yang diminta kepada saya sebab dekat dengan raya ni adalah peringatan-peringatan supaya tidak membazir. Biarlah kita beli seadanya. Walaupun kita boleh beli lebih, tapi kita tetap memilih yang sederhana. Kerana sederhana itulah disebut di dalam hadis Nabi, sesuatu yang terbaik adalah khairul umur, sebaik-baik urusan adalah awsatuha, adalah sederhana di pertengahannya.